Okey, kita sambung lagi. Okey, ni alga. Okey, uh, alga membiak secara aseks dan juga secara seks. Okey, kalau alga dia membiak secara seks, dia melalui proses konjugasi. Ini adalah proses konjugasi. Okey. Meiosis, okey, keluar sel-sel baharu. Okey. Jadi lebih banyak. Okey, yang ini adalah pembiakan aseks. Kalau pembiakan seks, ia melibatkan proses mitosis. Okey, pembiakan aseks melibatkan mitosis. Kalau pembiakan seks, ia melibatkan meiosis. Okey, boleh refer pada buku teks masing-masing. Okey, ni contoh alga laut. Ini adalah Chlamydomonas. Yang ini adalah Chlamydomonas spesies Spirogyra. So, semua ini adalah contoh-contoh alga. Okey, kita tengok lagi. Kumpulan seterusnya adalah protozoa. Tengok ni, bentuk dia macam selipar ni, protozoa. Okey, saiz dia adalah mikroorganisma unisel. Saiznya 5 hingga 250 mikrometer. Hidup berkoloni. Okey, bentuk atau struktur asas dia adalah paramecium, bentuk seperti selipar. Okey, bentuk seperti selipar. Kalau ameba tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey, bentuk ni ameba ni. Ni bentuk dia tak ada bentuk tetap ni ameba ni. Bentuk yang tidak tetap. Okey, nutrisi dia Euglena dia parasit ameba fagositosis. Okey, habitat dia adalah di kawasan air tawar, air masin, tanah lembap dan juga perumah. Okey, macam mana protozoa membiak? Paramecium dan ameba membiak secara aseks. Aseks ya, macam mana aseks tu? Melalui belahan dedua. Manakala paramecium membiak secara seks melalui proses konjugasi. So ingat paramecium dengan ameba dia membiak secara aseks. Aseks melalui proses belahan dedua. Paramecium pula membiak secara seks melalui proses konjugasi. Okey, macam mana proses konjugasi tu? Tengok buku teks, refer kepada buku teks, gambar dia gambar lebih jelas. Okey, tengok ni paramecium. Ni adalah dalam cecair dalam tu kita panggil sitoplasma. Yang bulu-bulu tu kita panggil cilia. Yang kat luar ni membran cell. Micronucleus, yang kecil tu micronucleus. Yang bahagian dalam tu macam bunga tu vakuole, mengecut. Yang besar ni adalah makronukleus dan vakuole makanan. Ini adalah struktur asas paramecium. Jadi kena ingat Okey, struktur asas ameba ada vakuole makanan, vakuole mengecut. Ada cytoplasma, ada nukleus dan juga ada membran sel. Okey. Okey, ni paramecium Paramecium dia membiak secara aseks. Kalau aseks, kalau paramecium maksudnya proses belahan dedua. Daripada satu dia terbelah jadi dua. Ni kita panggil belahan dedua proses aseks. Okey, kalau ameba ni satu dia jadi dua. Ni kita panggil proses belahan dedua. Okey. Kalau pembiakan seks dia melalui konjugasi. So tengok dua ni ada satu pasang ada dua kiri dan kanan. So dia bercantum, dia bertukar nukleus tu, and then dia menghasilkan 4 sel anak. Ni kita panggil proses seks. Melalui proses seks tu nama dia adalah konjugasi. Okey, ni adalah fagositosis dalam ameba. Ni fagositosis. Fagositosis tu apa? Tengok sini. Okey, ameba spesies bergerak ke arah makanan. Ini adalah makanan, ini adalah ameba. Okey, ameba dia tangkap ni. Ameba mengepung makanan, vakuole makanan terbentuk, makanan dicernakan dan nutrien diserapkan. Okey, fagositosis tu adalah cara dia makan. Okey, cara ameba makan. Okey. Seterusnya adalah bakteria. Saiz bakteria, saiz dia adalah mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 hingga 10 mikrometer. Bentuk dia adalah ada banyak. Bakteria ada banyak. Yang ini kena hafal ni. Sfera maksudnya coccus tu maksudnya bentuk bulat-bulat. Pilin
spirillum, berpintal-pintal. Rot, bacillus, bentuk dia macam rot, bacillus. Dan koma, vibrio. Vibrio tu maksudnya dia bentuk koma. Bentuk koma. Okey. So, bentuk bulat, bentuk berpintal-pintal, bentuk rot dan juga bentuk koma. Okey, ini adalah bakteria. Bakteria kita boleh klasifikasikan dia mengikut bentuk. Okey, bakteria mempunyai dinding sel yang dibina daripada asid amino dan polisakarida. Ada bakteria yang mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Struktur rambut dikenali sebagai pili. Pili tu rambut dekat luar tu. Struktur ekor yang dikenali sebagai flagellum. Flagellum tu maksudnya ekor dia, ada ekor untuk pergerakan. Okey, flagellum ekor tu untuk pergerakan. Okey, nutrisi saprofit, bakteria mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati dan juga parasit dapat nutrien daripada perumah buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey. Habitat bakteria adalah di kawasan udara, air, tanah dan di tempat yang ada bahan repuk. Di mana-mana ada bakteria. Okey, macam mana bakteria membiak? Membiak secara aseks. Aseks melalui proses belahan dedua dan membiak secara seks. Okey, nama proses tu adalah konjugasi. Okey, apakah ciri istimewa bakteria ni? Okey, ciri istimewa dia adalah Bacillus anthracis membentuk endospora. Endospora ialah spora yang terbentuk dalam sel bakteria yang ada perlindungan yang kuat, hanya akan pecah di persekitaran yang sesuai. Ini adalah ciri istimewa bakteria. Okey, ni contoh bakteria. Streptococcus, coccus bulat-bulat. Ni Polydium, spirillum, spirillum, bentuk berpintal-pintal. Ni Bacillus, bentuk rot. Yang ni Vibrio, bentuk koma. Okey, struktur asas bakteria. Ni ada ekor, kita panggil flagellum. Flagellum ni adalah membantu pergerakan bakteria. Lepas tu ada glycogen, ada kapsul, ada dinding sel. Dinding sel bahagian luar, membran sel bahagian dalam. Ada bahan genetik dekat dia punya nukleus tu, and then sitoplasma. Okey, struktur asas bakteria. Okey, ni adalah endospora. Endospora yang budak tu spora dan juga permukaan perlindungan. Ini kita panggil permukaan perlindungan. Macam mana bakteria membiak? Dia membiak secara aseks, iaitu proses belahan dedua. Daripada satu bakteria dia terbelah menjadi dua. Okey, yang bakteria juga boleh membiak secara seks. Nama proses tu adalah konjugasi. Ni konjugasi. Yang pertama, pembentukan tiub konjugasi. Okey, ni adalah tiub konjugasi ni. Yang kedua, pertemuan antara dua sel. Okey, dua sel ini dia bercantum bertemu antara dua ni. Yang ketiga, pemindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. Okey, bila dia bercantum, dia berlaku perpindahan bahan genetik. Yang keempat, sel anak dengan kandungan genetik yang sama menghasilkan sel anak yang lain. Okey. Okey, kita tengok virus. Contoh virus tu apa? Virus corona lah. Virus. Okey, saiz dia adalah yang paling seni. Maksudnya yang paling kecil sekali. Yang paling kecil sekali adalah virus. Virus yang paling kecil, saiz dia 0.5 mikrometer. Bentuk dia mempunyai bentuk yang berbeza, iaitu ada sfera, ada helix, ada polyhedral, ada kompleks, gabungan helix dan juga polyhedral. Okey, struktur asas virus terdiri daripada berbenang asid nukleik. Dia ada berbenang ataupun kita panggil RNA ataupun DNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Okey, ciri khas yang ada pada virus adalah virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak boleh berespirasi dan membiak. Dan ciri hidup yang lain. Maksudnya virus kalau dekat luar dia tak boleh hidup. Dalam badan manusia je dia boleh hidup. Kat luar dia akan mati. Kalau dia
Kat luar pun sekejap je, tak boleh lama. Okey, virus dia membiak apabila dapat menjangkiti sel perumah seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Kita lah, manusia tu adalah perumah. Virus masuk dalam tubuh kita. Jadi dia boleh hidup dalam tubuh badan manusia, tapi di luar dia tak boleh hidup. Dia akan mati. Kalau kat luar pun sekejap je. Sekejap je boleh hidup. Okey, bentuk virus. Yang pertama adalah sfera. Sfera maksudnya bulat. Virus, contohnya virus influenza ataupun corona. Coronavirus juga kita boleh klasifikasikan sebagai bentuk dia sfera, bulat. Dalam tu ada RNA. RNA ni lah yang saintis guna untuk menghasilkan vaksin. Okey, yang kedua adalah helix. Helix contoh dia adalah virus mosaic. RNA ada lapisan protein. Okey, untuk gambar yang lebih jelas boleh refer kepada buku teks. Okey, bentuk yang ketiga polyhedral. Contohnya adenovirus. And then yang last kali yang paling famous adalah bentuk kompleks. Maksudnya dia ada gabungan helix dan juga polyhedral. Polyhedral ni helix. Dia bergabung, nama dia, bentuk dia adalah kompleks. Okey, lapisan protein dalam tu ada DNA. Okey, contoh ni nama dia, benda ni namanya adalah bacteriophage. Gabungan helix dan juga polyhedral ni yang paling famous sekali. Selalu keluar exam yang ni. Okey. Okey, tengok ni. Gambar ini adalah mikroskop elektron. Dekat sekolah tak ada mikroskop ni. Dekat sekolah mikroskop biasa. Yang ini adalah mikroskop elektron. Kita guna untuk melihat virus. Virus tidak boleh dilihat melalui mikroskop biasa. Dia kena lihat dengan mikroskop elektron ni, contoh dia. Okey, macam mana virus membiak? Yang pertama, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Jadi virus melekat pada tubuh kita. Yang kedua, virus menyuntik bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Okey, dia masukkan bahan genetik dia dalam bakteria. Yang ketiga, bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. Yang keempat, bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Yang kelima, virus baharu memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Maksudnya satu virus bila dia membiak, dia menghasilkan beratus-ratus bakteria yang baharu.